Tajuk utama 1 November, ajal ketika kenja penjenayah. Graduan menganggur, peniaga berhutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazida Mustafa. Seorang anggota polis maut selepas kenderaan yang dinaikinya bergesel dan terbalik sebelum dilanggar sebuah kenderaan SUV. Kejadian berlaku ketika anggota polis berkenaan bersama seorang lagi rakan setugasnya sedang mengejar kenderaan dua suspek penjenayah di Jalan Kangkar Teberau Johor Bahru kira-kira jam 5 pagi tadi. Ketua Polis Johor Datuk Aib Han Maidin Piche berkata, dalam kejadian itu, Konstebel Nicholas Dadub anak Ungkad 20 tahun yang cedera di kepala meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala pemandu MPV Polis Lance Corporal Muhammad Khairul Musa 32 tahun cedera parah dan kini dirawat di ICU Hospital Sultan Ismail HSI. Pemandu dan penumpang SUV Prodo Arus pula mengalami kecederaan dan dirawat di HSI. Manakala dua suspek lelaki yang memandu Prodo Myvi masih diburu polis. Kejadian ni berlaku pada pukul 5 pagi tadi. So, kenderaan MPV ni daripada Balai Dato' On lah. Dekat jalan Teberau. So, mereka ada nampak sebuah kenderaan Myvi lah yang mencurigakan. So, apabila diarahkan berhenti, kenderaan ini tak berhenti. So, berlakulah kejar-mengejar. So, bila dekat dengan jalan Kangkar Teberau dengan jalan Tun Teja tu, kereta suspek Myvi dengan kereta ni bergeser. Beliau berkata demikian ketika melawat keluarga mendiang di Jabatan Perubatan Forensik HSI Johor Bahru. Jenazah mendiang yang masih bujang akan diterbangkan ke Sibu, Sarawak untuk disemadikan di kampung halamannya. Manakala itu, 82 individu termasuk 3 warga Vietnam ditahan dalam satu serbuan di sebuah pusat hiburan di Jalan Kota Tinggi Ulu Tiram, Johor. Pusat hiburan yang beroperasi sehingga lewat pagi itu menjadikan pintu belakang premis sebagai pintu utama bagi mengelak dihidu pihak berkuasa. Ketua Polis Johor Datuk Aib Han Maidin Piche berkata, hasil risikan selama 2 minggu mendapati pusat hiburan 2 tingkat itu mempunyai 14 bilik karaoke termasuk 1 bilik VVIP yang telah beroperasi sejak sebulan lalu. Operasi ini memang kita akan lancarkan secara berterusan di semua daerah. Kalau kita lihat dari segi peningkatan kes-kes COVID pun dah meningkat. Di Johor pun dah ada 3 daerah yang disiarkan merah, Pelentong, Pulai dan juga Teberau, 3. Sebab itu kita akan meningkatkan lagi pemeriksaan kita di semua pusat-pusat hiburan lah. Hasil ujian saringan air kencing 6 daripada pengunjung didapati positif dadah, manakala 2 individu yang ditahan berstatus orang dikehendaki polis. Kesemua pengunjung termasuk penjaga premis telah ditahan untuk dikompaun atas kesalahan di bawah Peraturan 11 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Keluh kesah rakyat masih belum berakhir. Itu apa yang boleh digambarkan oleh wartawan kami Khadizah Faisal ketika menemui bual orang ramai yang masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di ibu kota siang tadi. Ada graduan yang hampir setahun tidak ada pekerjaan, ada penjaja yang berniaga tapi masih kumpul hutang dan ada yang peniaga yang meneruskan perniagaan walaupun mengalami kerugian berterusan. Semuanya kesan daripada pandemik COVID-19 yang belum berakhir sehingga hari ini. Sebelum ini, kawasan sekitar Sogo di ibu kota ini menjadi tumpuan orang ramai setiap kali hujung minggu. Namun tidak pada hari ini selepas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor dilanjutkan sehingga 9 November. Rata-rata orang awam yang ditemui berkata pelaksanaan PKPB itu akan terus memberi kesan kepada pendapatan mereka khususnya golongan B40 dan M40. Bagi mereka, kesempitan hidup kesan daripada pandemik COVID-19 itu umpama tiada pengakhiran. Malah
ada peniaga kecil-kecilan terpaksa menebalkan muka dan berhutang untuk meneruskan hidup. Ramai yang bayar terus memang menambah hutang aja lah kiranya kan. Memang menambah hutang lah. Sampai nak ambil, nak dapatkan modal jagung pun tak lepas apa kita nak gaji kan. Menambah hutang lah ya. Bukan kata ke 50%, 80% perniagaan memang tak menjadilah. Apa berniaga pun memang tak menjadi sekarang kan. Banyak ayah saudara saya dia kerja macam tepi-tepi jalan, macam jual cendol, macam tu kan. Jadi macam bila PKP ni macam dia punya perniagaan pun terjejas. Jadi macam dia pun macam tebal muka untuk meminjam duit dekat kita orang pun kan. Tapi macam kita, siapa lagi kita kalau kita tak tolong kan, melainkan ahli keluarga je. Sekarang bisnes sangat susah. Dan sogong ada orang kena, kami sini tak ada orang banyak. Dugi 80% lebih. Sangat susah. Golongan graduan dan pekerja yang hilang pekerjaan berbulan-bulan juga antara yang terkesan. Hinggakan ada yang menggambarkan diri mereka ibarat penganggur setia. Walau bagaimanapun, mereka terpaksa akur bahawa kebanyakan syarikat dan premis kecil-kecilan terpaksa mengurangkan pekerja dan kos bagi mengekalkan kelangsungan operasi. Pengalaman saya cari kerja dekat KL memang susah tau nak cari kerja. Kita pergi semua shopping mall, office. Lepas tu ada exam 2 minggu. Lepas 2 minggu datang tu, dia janji gaji 3,000. Zawak datang, gaji tu pada sikit. Bayar 2,000 atau 1 lebih. Macam tak ada, belum ada. Saya pun sekarang tumpah rumah makcik. Dia sangat struggle nak cari kerja. Sebab walaupun macam saya ada lulusan macam pendidikan kan, tapi macam benda tu tak menjamin masa depan sekarang ni sebab dia terlalu banyak persaingan, tambah-tambah dengan ekonomi yang tak berapa nak stabil ni kan. Lepas tu tapi macam alhamdulillah lah dia berjaya juga dapat. Tapi yang tu pun setelah daripada PKP hari itulah, daripada bulan 3 ni baru je dapat kerja. Memang tough lah untuk dapat kerja, tapi as long apa kerja yang orang offer kita ambil lah buat sementara ni. Dalam pada itu, meskipun kerajaan sebelum ini telah banyak memberikan inisiatif dan pelbagai bantuan kepada rakyat, namun rata-rata mereka bersetuju dan berharap agar kerajaan membenarkan pengeluaran caruman akaun 1 KWSP seperti mana yang dicadangkan beberapa pihak, termasuklah lanjutan moratorium kepada golongan terjejas demi kelangsungan hidup. Setakat ni saya rasa bersetuju sebabnya sebab saya dapat lihatlah ramai orang macam sangat susah untuk menyara kehidupan tu. Macam mana diorang nak langsungkan, yelah terutama sekali makanan lah kan, yang diorang kena buang kerja tu lagi. Kalau dengan keadaan ekonomi sekarang mungkin setuju kot buat masa sekarang lah. Orang yang ada masalah kewangan dia boleh bantu kot. Orang yang nak buka extra business pun dia boleh guna duit tu lah. Jelas, dalam keluhan rakyat Malaysia berhadapan kesempitan hidup kesan daripada pandemik COVID-19 ini, rata-rata mereka masih berusaha untuk memperbaiki kehidupan meskipun terpaksa memohon pekerjaan tanpa henti, berubah-ubah jenis perniagaan dan masih meneruskan perniagaan walaupun berhadapan dengan kerugian yang besar. Persoalannya, sampai bila rakyat bertahan? Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Pusat kuarantin di Pulau Omadal mungkin akan dibuka untuk mengelak penularan COVID-19. Namun ia bergantung kepada keputusan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, cadangan itu akan diteliti secara menyeluruh dengan mengambil kira faktor kesesuaian lokasi dan petugas. Saya akan bawa perkara ini ke mesyuarat khas besok untuk dibincangkan, terutamanya yang melibatkan kes-kes seperti ini dan untuk mewujudkan pusat kuarantin baru di pulau tersebut. Mungkin MKN Sabah boleh menasihatkan pihak mesyuarat besok sama ada kita ada tempat yang sesuai atau tidak. Tempat yang sesuai satu cerita. Tempat ada tetapi petugas-petugas untuk mengawal di situ juga perlu juga diambil kira. Sebelum ini ada dakwaan mengatakan Kementerian Kesihatan enggan mengambil risiko untuk menguruskan pesakit COVID-19 yang tidak mempunyai dokumen yang menetap di pulau berkenaan.
Mengulas mengenai perkara itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, KKM hanya menguruskan berkaitan COVID-19, namun jika tiada dokumentasi, ia melibatkan pembabitan Jabatan Imigresen. Kluster Omadal dikesan 6 hari lalu dengan 35 orang telah disahkan positif COVID-19 setakat ini. Pulau Omadal terletak kira-kira 18 km dari Pekan Sempurna dengan bot sebagai satu-satunya pengangkutan ke sana. 3 pelajar Sekolah Raja Perempuan Takyah di Ipoh disahkan positif COVID-19. Esko Agama Islam dan Penerangan Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata, 3 pelajar berkenaan dikesan positif selepas ujian calitan dilakukan terhadap lebih 600 pelajar, guru serta kaki tangan. Yang positif tu tingkatan 6 2 orang, tingkatan 3 seorang, tingkatan 4 seorang. Dan yang terbaru ada semalam seorang lagi sesak nafas dihantar, cek tak pasti lagi positif atau tidak. Menurut Muhammad Akmal, susulan itu lebih 200 pelajar dan kontak rapat kepada semua pesakit terbabit telah diarah menjalankan kuarantin di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Ulu Kinta. Lebih 370 pelajar pula menjalani kuarantin kendiri di asrama sekolah terbabit sejak Ahad lalu. Menurutnya, setakat ini keadaan terkawal dan operasi Sekolah Raja Perempuan Takyah masih ditutup sebagai langkah pencegahan. Muhammad Akmal berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Ijtimak Pengkaderan Dakwah Negeri Perak di Ipoh hari ini. Jabatan Agama Islam Perak Jaib sebelum ini mengarahkan Sekolah Agama Perempuan Takyah ditutup selepas seorang pelajar Sekolah Izzuddin Shah yang menginap di asrama sekolah itu disahkan positif COVID-19. Arahan penutupan turut dikeluarkan kepada Sekolah Izzuddin Shah bermula 23 Oktober lalu sehingga 1 tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Dalam pada itu, kes baru positif COVID-19 meningkat kepada 957 kes setakat jam 12.30 hari tadi. Bagaimanapun, tiada kematian direkodkan hari ini. Pertambahan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan COVID-19 sebanyak 32,505 kes dengan 10,036 kes aktif. Jumlah kes sembuh hari ini pula 972 kes. Sabah terus mencatatkan kes baru tertinggi dengan 644 kes. Ia diikuti Selangor dengan 225 kes. Manakala itu, 2 kluster baru dilaporkan hari ini iaitu kluster usaha di Selangor dan tembaga di Pulau Pinang. Masing-masing mencatatkan 17 dan 7 kes positif. Mengundi ketika wabak, selamatkah kita? Alhamdulillah bertemu kembali. Pilihan raya kecil PRK bagi Parlimen Batu Sapi Sabah dijangka berlangsung 5 Disember depan. Walaupun negara masih mencatat 3 angka kes baru COVID-19, pastinya ia suatu yang membimbangkan setelah apa yang telah berlaku pasca pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Namun sekiranya ia masih perlu dilaksanakan, apakah langkah keselamatan yang perlu diambil? Bagi mendapat penjelasan lanjut, di talian Skype kita bersama pakar epidemiologi Universiti Malaya UM, Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Prof, sekiranya pilihan raya terpaksa diadakan seperti dalam kes PRK Batu Sapi, apakah langkah pencegahan yang perlu dilakukan? Sebaik-baiknya kalau bolehlah tak ada pilihan raya lah. Jadi tak perlu ada pertandingan. Tapi kalau ada juga pertandingan, saya cadangkan bahawa semua parti-parti yang terlibat tu secara gentleman's agreement lah, jangan buat kempen. Dan untuk undian tu, kalau undi pos memang dah terlambat untuk kita buat undi pos dan undi awal dan sebagainya, itu terlambat sebab itu memakan masa untuk diatur. Tetapi kalau boleh tak ada kempen dan pastikan masa untuk mengundi itu lebih lama daripada biasa dan ikutkan SOP yang lebih ketat daripada dahulu. Dan mungkin kesilapan pada PRN Sabah lalu, apa yang boleh kita pelajari, Prof? Sebenarnya PRN Sabah ni kalau kita ikut PRK Chini dan Slim yang sebelum itu memang tak ada kluster lah daripada itu. Tapi apabila jadi PRN Sabah yang ternyata terdapat terlalu ramai orang yang berkempen
dan kempen tak di SOP kempen telah dilonggarkan sedikit saya nampak, dan selepas tu bukan saja SOP telah dilonggarkan sedikit tetapi tak ikut pula SOP, dan tak ada sistem untuk memberi petanda awal. Itu yang saya risau. Saya dah beberapa kali katakan kita perlu syndromic surveillance supaya kita tahu ada petanda awal dan sebagainya. Dan saya lihat satu lagi kesilapan adalah tak ada kuarantin untuk yang kembali daripada Sabah walaupun kes melonjak begitu tinggi baik. Dan apabila kuarantin telah dilaksanakan, kuarantin itu bagi saya suatu kuarantin yang tidak baik sebenarnya. Itu adalah third best option yang HSO tu, Home Surveillance Order. Jadi banyak kesilapan yang telah dilakukan di Sabah. Jadi saya rasa kita perlu belajarlah daripada isu-isu yang telah timbul di Sabah yang selama ni. Dan warga emas merupakan golongan paling berisiko dijangkiti. Bagaimana proses pengundian yang perlu dilakukan bagi mengelak risiko jangkitan ini, Prof? Warga emas ni, saya dah nyarankan sebelum ini dalam media bahawa kita perlu beri masa yang lebih kepada warga emas. Kalau tidak, kita kena buka saluran yang lebih banyak lagi supaya mereka tidak perlu beratur lama dan terdedah kepada orang lain dengan begitu lama. Saya tahu bahawa ada saluran khas untuk warga emas, tapi itu tak mencukupi sebab kalau terlalu ramai yang keluar mengundi dan sebagainya, jadi masalah. Sebenarnya banyak negara yang ada cara yang inovatif untuk warga emas, orang yang tak boleh pergi mengundi, di mana mereka menggunakan undi pos dan ada orang yang pergi mengutip undi mereka di rumah dan sebagainya, jadi mengurangkan pergerakan. Tapi kita tidak mempraktikkan itu di Malaysia. Jadi saya rasa kita perlu belajar sebenarnya daripada apa yang telah dipraktikkan di Korea Selatan, di New Zealand dan sebagainya. Mereka tidak ada kluster selepas undi. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Awang Bulgibah Awang Mahmud atas penjelasan itu tadi. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, kita ke laporan seterusnya. Pasukan perawat COVID-19 Hospital Sungai Buloh menerima pengiktirafan Anugerah Kesihatan Global GHA 2020 berikutan usaha cemerlang mereka dalam memerangi pandemik itu. Berita gembira itu dikongsi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi media sosialnya. Anugerah itu turut menobatkan Ketua Jabatan Penyakit Berjangkit Dr. C. Suresh Kumar dan Ketua Jabatan Anestesia dan Rawatan Rapi Hospital Sungai Buloh Dr. Syaiful Azman Zakaria sebagai pejuang COVID-19. Menurut Tan Sri Nur Hisham, pengiktirafan Global Health Awards 2020 itu adalah pencapaian yang sangat membanggakan. Justru beliau mengucapkan tahniah kepada seluruh pasukan COVID-19 di Hospital Sungai Buloh atas dedikasi, pengorbanan dan kecemerlangan yang ditunjukkan dalam usaha memerangi COVID-19. Menurut laman sesawang Anugerah Kesihatan Global, Anugerah Asia Pasifik Serantau itu bertujuan untuk mengiktiraf syarikat dalam pelbagai pasaran serantau yang mengekalkan piawaian yang tinggi serta konsisten dan menyampaikan penjagaan berkualiti. Di Terengganu, penduduk Kampung Kubang Badak Kuala Nerus menarik nafas lega apabila masalah bau dan longkang tersumbat yang sering mengakibatkan banjir sejak 2 bulan lalu akhirnya selesai. Saliran baru sepanjang 300 meter telah digali bagi mengalirkan air yang bertakung dan disalurkan ke longkang utama yang terletak berhampiran. Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kubang Badak Wan Abdul Halim Wan Long berkata, pembinaan longkang itu diuruskan Pejabat Daerah Kuala Nerus dengan kerjasama Pejabat Penyelaras Dun. Katanya lagi pihaknya telah lama mengambil perhatian tentang masalah tersebut dan berharap saliran baru yang dibina ini dapat menyelesaikan masalah banjir kilat. Alhamdulillah pada petang ini kita telah selesai menyelesaikan satu masalah. Air yang tidak mengalir ini akan dialirkan keluar untuk menghindarkan daripada banjir yang akan berlaku. Bagi penduduk, mereka gembira apabila masalah mereka mendapat perhatian pihak berkaitan dan diselesaikan dalam tempoh yang singkat. Mereka tidak perlu lagi merasa bimbang terjadinya banjir kilat dan bau busuk setiap kali hujan lebat. Terima kasih banyak kepada pihak majlis yang terlibat ni, terutama sekali pejabat daerah dan semua ni kaki tangan MPKK semua. Alhamdulillah lepas ni insya-Allah tak ada lah
banjir kilat ni. Yang tahun lepas tu mungkin macam paras betis tu mungkin tak ada lah tahun ni, insya-Allah. Khamis lalu, Berita Al-Hijrah menyiarkan kesulitan lebih 30 penduduk kampung Kubang Badak tentang masalah longkang sepanjang 400 meter yang tersumbat. Masalah itu bukan sahaja menyebabkan bau busuk, malah mengakibatkan banjir kilat di rumah mereka sekiranya berlaku hujan lebat. Alaun guru dakwah lapangan di Perak bakal dinaikkan kepada RM900 bermula 1 Januari tahun depan. Exco Agama Islam dan Penerangan Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata, kenaikan itu perlu kerana alaun RM400 yang dibayar kepada pendakwah lapangan sejak 1997 terlalu rendah. Kita dah bersetuju untuk naikkan alaun 400 kepada 900. 400 ni 10 tahun lebih dah. Lama dah. Saya rasa berbelah tahun dah 400 ni. Jadi dengan kerja mereka yang cukup banyak, jadi sesuailah untuk dinaikkan kepada 900. Cuma kita akan persembah maklum terlebih dahululah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak. Menurut Muhammad Akmal, beliau sendiri pernah menerima bayaran alaun RM400 tersebut pada 2008 ketika bertugas sebagai pendakwah lapangan dan bayaran itu tidak mampu menampung kos untuk kerja-kerja dakwah. Katanya berbeza dengan tugas guru-guru takmir di masjid, tugas guru agama dakwah lapangan yang berdakwah kepada masyarakat di kawasan tumpuan ramai seperti di pusat membeli belah, taman rekreasi, padang permainan termasuk perkampungan orang asli adalah lebih sukar. Justru ujarnya kerajaan negeri mengambil maklum perkara itu dan akan menaikkan alaun guru agama dakwah agar seiring dengan kenaikan guru kelas agama dan fardu ain kafah serta guru takmir. Anak yatim adalah salah satu golongan yang wajib untuk kita bantu. Tambahan lagi, anak yatim itu adalah daripada mereka yang hidup serba kekurangan. Kehidupan anak yatim di Palestin memberi gambaran jelas kepada dunia bahawa masih ada golongan yang mengharapkan sokongan. Menerusi Aman Palestin, seluruh masyarakat berpeluang untuk menjadi salah seorang ibu dan bapa angkat buat anak yatim di Palestin melalui program kafalah. Bantulah anak yatim dengan bantuan yang terbaik. Dapatkan maklumat lanjut mengenai program kafalah Aman Palestin melalui laman sesawang www.amanpalestin.net. Tertimbus 33 jam masih hidup. Taufan Goni dengan kelajuan angin maksimum 225 km sejam membadai Filipina hari ini dan dijangka mengakibatkan bencana. Dianggarkan 19 hingga 31 juta penduduk terutama di selatan pulau negara itu akan terjejas dengan Goni. Goni, ribut kategori 5 terkuat di dunia itu, berkemungkinan memberi kesan paling buruk di Filipina. Taufan paling dahsyat untuk tahun ini yang mungkin mencapai kelajuan 310 km sejam mula membadai Pulau Catanduanes sekitar jam 4.50 pagi tadi waktu tempatan. Biro Cuaca Filipina meramalkan angin kencang dan hujan lebat dalam tempoh 12 jam ini terutama di Pulau Luzon. Berjuta-juta penduduk diarah berpindah bimbang dengan banjir dan tanah runtuh. Kawasan pantai juga berisiko kerana ia akan mengakibatkan ombak tinggi sehingga 3 meter dan boleh menenggelamkan kawasan rendah dan mengancam nyawa. Setakat ini, 4 dilaporkan maut di wilayah Bicol. Seminggu lalu, Filipina baru saja dilanda taufan Molave yang membadai selatan Manila dan mengorbankan 22 nyawa. Seorang lelaki tertimbus di bawah runtuhan bangunan selama 33 jam ditemui masih hidup. Ahmad Chitim yang diselamatkan pasukan keselamatan terperangkap di dalam runtuhan Pangsapuri Riza Bay iaitu bangunan penginapannya yang ranap akibat gempa bumi kuat di Izmir, Turki. Pangsapuri Riza Bay antara 20 bangunan yang runtuh di daerah Bayrakli, Izmir disebabkan bencana berkenaan. Dilaporkan kesemua bangunan yang ranap itu tidak dilengkapi dengan teknologi anti gempa. Sehingga kini pihak berkuasa Turki melaporkan 40 orang sudah terkorban akibat gempa pada Jumaat lalu.
Operasi pencari dan menyelamat diteruskan hari ini selepas ratusan lagi mangsa masih tertimbus di bawah runtuhan. Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter yang melanda Izmir dan 2 kepulauan di Greece turut mengakibatkan lebih 800 orang cedera. Kira-kira 10,000 jemaah asing tiba di Arab Saudi hari ini sebagai kumpulan pertama dibenarkan melaksanakan umrah selepas 7 bulan ibadah itu ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Namun setibanya di sana, jemaah wajib mengasingkan diri selama 3 hari sebelum dibawa ke laman mikot. Menurut Timbalan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Amr Al-Maddah, 10,000 jemaah itu hanya dibenarkan berada di sana selama 10 hari termasuk 3 hari pengasingan. Kali ini Arab Saudi telah menetapkan had umur maksimum bagi jemaah antarabangsa untuk menunaikan umrah adalah antara 18 hingga 50 tahun sahaja. Kesemua jemaah diingatkan perlu mengikuti SOP Kesihatan Arab Saudi dalam menangani penularan COVID-19. Buat ketika ini, Saudi Airlines satu-satunya syarikat penerbangan yang dibenarkan membawa jemaah ke Tanah Suci. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.